Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah sambung kitab Musalli muka surat 10 Jawi. Muka surat 10 Jawi, muka surat 41 Rumi. 41 Rumi, 10 Jawi. Kita membahaskan berkaitan dengan sunat-sunat dalam solat. Sunat hay'ah. Dah masuk yang ke-16 dah. Sebenarnya yang ke-16 ni sunat ab'ad, tapi tak tahu kenapa dia masuk kat sini. Mungkin kita bahas berkaitan dengan sunat, berkaitan dengan kunut nazilah. Tapi sebenarnya dia sunat ab'ad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada sunat hay'ah yang ada 500. Setengahnya yang dipilih lah. Dia tak sebut 500 semua. Dia sebut dalam 23 aja. Tapi sebenarnya ada 500. Dia pilih 16. Dia pilih 23. Yang ni yang ke-16 daripada 23. Dan setengahnya sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Ini bukan sunat hay'ah, ini sunat ab'ad. Okey. Dan witir nisfu yang kedua, nisfu separuh lah. Witir separuh yang kedua bulan Ramadan. Maknanya 16 hari bulan Ramadan ke atas. Dia adalah sunat ab'ad juga. Dan tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala atau percubaan. Percubaan tu ujian. Yang ini sunat hay'ah. Jadi digabungkan walaupun dalam perbahasan sunat hay'ah, tapi digabungkan sekali kunut 3. Sunat ab'ad ada 2, iaitu subuh dengan witir. Sunat hay'ah 1 je, iaitu iaitu kunut nazilah. Kunut nazilah. Sunat. Jadi maknanya kalau tinggal kunut subuh, sunat sujud sahwi, dah bahas sebelum ni. Tinggal witir, kunut witir Ramadan tu yang 16 ke atas, sunat sujud sahwi. Tinggal kunut nazilah, tak sunat sujud sahwi. Jadi kunut nazilah ni apabila kedatangan bala atau percubaan pada umat Islam, maka disunatkan untuk kunut nazilah. Bukan subuh aja, semua sembahyang termasuk subuh. Jadi kunut nazilah ni adalah kunut kerana nak minta Allah angkat bala tu, yang mana bala tu kena kat orang Islam. Jika bala tu kena dekat orang Islam dan orang kafir, tak disunatkan kunut nazilah. Yang belakang tu kan. Dan pada tiap-tiap sembahyang, sembahyang 5 waktu lah. Jika kedatangan bala atau percubaan atau ujian atau penyakit sebagainya kan. Dia hanya apabila berlaku kepada orang Islam, percubaan atau ujian tu. Kalau berlaku kena percubaan atau ujian atau penyakit tadi pada orang Islam dan bukan Islam, tak sunat. Jadi makna COVID tak. COVID orang kafir pun kena. Tak ada lah kunut nazilah.
Kalau peperangan, berlaku peperangan kat satu negara. Dalam negara tu ada orang kafir, ada orang Islam. Maka tak sunat. Sebab ada dua-dua kena. Yang sunat hanya kena kat orang Islam saja. Kunut nazilah ni. Tu kunut nazilah. Yang mana kunut nazilah ni terjadi, kunut nazilah ni atas satu peristiwa, Nabi buat sebulan kunut pada setiap solat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Nabi buat kunut. Mendoakan ada beberapa perkampungan Bani Arab supaya musnah. Sebulan berturut-turut. Sehinggalah Allah suruh berhenti. Cukup-cukuplah tu doa. Maka Nabi pun tak doa dah. Maka ada sebahagian sahabat mengatakan memang Nabi tak kunut nazilah dah lepas sebulan tu. Tapi tak kunut nazilah dengan maksud tak kunut Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tapi subuh Nabi teruskan juga kunut. Yang kita panggil kunut subuh. Kerana tu ada khilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ada subuh. Ada kunut subuh. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi tak ada kunut. Sebab mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali dia mengatakan Nabi berhenti lepas sebulan tu. Maknanya kunut tu kunut nazilah bila jadi sesuatu. Bukan tiap-tiap hari baca. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kata tidak. Ada sahabat lain yang nampak memang ya. Nabi berhenti, tapi subuh tak berhenti kunut. Itu jadi kunut subuh, itu jadi khilaf. Bezanya mazhab Syafi'i ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kat situ kunut, rakaat kedua. Mazhab Maliki sebelum rukuk. Jadi lepas baca surah, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma hdini fi man hadait. Maka Allahu akbar, Allahumma hdini. Lepas tu baru rukuk. Tu je beza di antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i rukuk dulu, i'tidal, baru kunut. Kunut subuh ni. Kunut nazilah memang ada sampai sekarang lah. Tak ada khilaf lah kunut nazilah. Bila berlaku sesuatu dekat umat Islam. Peristiwa kunut ni bermula daripada satu peristiwa nama Bi'ru Ma'unah. Satu tempat. Yang mana umat Islam, bukan umat Islam, sahabat Nabi diserang, di-ambush. Mula-mula datang ketua kabilah. Ketua kabilah datang bagi tahu Nabi, kata kampung kami semua orang nak beriman. Sebenarnya pembohong. Semua kaum-kaum kami semua nak beriman. Jadi minta hantarlah orang yang boleh mengajar. Yang boleh mengajar agama. Maka Nabi seronok sebab kalau ketua kabilah masuk Islam, semua dia punya rakyat-rakyat dia. Orang kampung semua akan masuk. Begitu juga kita kan. Kita orang Melayu ni masuk Islam sebab raja masuk. Sama tangkap raja tu, rakyat semua masuk. Jadi bila ketua kabilah ni masuk, semua bani-bani kat bawah dia semua masuk. Jadi Nabi seronok. Nabi hantar 70 orang sahabat penghafal Al-Quran yang terbaik untuk ajar orang. Sampai satu tempat nama Bi'ru Ma'unah, diorang ambush. Rupanya diorang bohong, ambush. Mati, ada riwayat mengatakan seorang je hidup, sempat lagi selamatkan diri yang cerita peristiwa ni. Nabi dapat tahu cerita tu. Ada yang kata bukan Jibril yang bagi tahu ketika sembahyang. Ketika Nabi tengah sembahyang, Jibril datang waktu wahyu, kata diorang kena serang, mati semua. Kemudian bermula saat tu Nabi doa pada semua sembahyang, pada rakaat yang terakhir ketika i'tidal. Nabi minta kehancuran kaum tadi tu lah. Saya ada salin nama kaum apa? Bani Sulaim, kabilah Ri'lin, Zakwan dan Usayyah. Yang itu dorang Nabi sebut empat kabilah ni. Nabi sebut dalam sembahyang, dalam kunut supaya hancurkan dia. Nabi sebut. Yang kita biasa, yang terkenal doa kunut nazilah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya qahar, ya jabbar, ya muntaqim, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Itu secara umumnya kunut nazilah gitulah. Tapi Nabi baca kunut ni dan Nabi sebut seorang-seorang. Bukan seorang-seorang, Nabi sebut 4 kabilah tadi.
setiap kali sembahyang selama sebulan. Kalau tengok doa tu memang doa meremang lah bulu roma baca. Allah Nabi minta pada Allah doa tu dengan bersemangat dan minta hancur terus. Hancur tu kaum ni, hancur. Ada juga doa-doa kunut nazilah, Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin. Contoh. Cuma ketika baca kunut nazilah jangan baca bahasa selain daripada bahasa Arab masa baca doa tu. Sebab doa yang standard doa tadi. Tapi boleh je tambah doa lain. Bergantung kepada masalah kita lah. Apa masalah kita? Masalah dengan Palestin. Doalah untuk Palestin. Setelah baca doa yang standard tadi tu. Doa standard adalah Allah Mahdini. Jadi kita baca Allah Mahdini. Lepas tu barulah Allahumma inna naj'aluka fihi nuhuri a'daina. Lepas pada tu baru doa sendiri. Doa standard dia termasuk doa yang kita baca doa kunut subuh tu sekali tu. Tu kunut lah tu, kunut nazilah. Lepas tu tambah doa sendiri boleh, tapi dengan syarat bahasa Arab. Berlaku khilaf di kalangan ulama, pendapat mutamadnya tak boleh apabila guna bahasa Arab yang bahasa lain yang telah diarabkan. Kan ada bahasa Arab original, ada bahasa Arab, bahasa tu bangsa lain punya bahasa tapi diarabkan. Tak boleh juga. Khilaf kat situ. Contohnya Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin ala Amerika. Baca terus. Kalau bahasa Arab Amerika bunyi macam mana? Macam mana? Tak tahu orang Arab cakap Amerika macam mana. Kalau dia cakap dalam lahjah Arab sekalipun, tak boleh juga. Sebab akan bunyi Amerika juga. Kalau sebut nama, kalaulah nama tu bukan bahasa Arab, batal juga. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin. Bukan. Wassallit alaihim kalban min kilabik. Itu anjing tu. Ya Allah, kalahkanlah anjing mereka dengan anjing-anjing kami. Orang dulu perang pakai anjing. Tak ada masalah sebab bahasa Arab. Tapi tak boleh sebut bahasa selain daripada Arab dan tak boleh sebut bahasa lain yang telah diarabkan. Tak boleh juga. Okey? Tapi ada khilaf kat situ. Dia panggil bahasa Arab zaidah. Zaidah. Dia panggil bahasa Arab zaidah. Zaidah tu tambah zaid. Zaidah. Yang orang Melayu panggil jadah-jadah tu zaidah lah tu. Tahu kan? Asal usul haram jadah tu. Haram zaidah lah tu. Orang Melayu kan pelat. Jadi haram jadah. Zaidah. Ya. Zaidah. Kan anak haram dengan anak haram kan. Haram. Maknanya anaknya itu dia tiba-tiba ada anak tambahan. Orang Arab panggil anak tambahan. Sebab dia beradab. Sebab tak salah anak tu. Ni anak tambahan ni. Maksudnya bukan sebab kahwin ada. Tapi zina lah maksudnya. Jadi anak juga. Anak mak dia. Tapi anak tambahan. Anak tambahan kan baik. Kita panggil anak tak sah taraf. Tak cantik lagi. Anak zaidah lagi cantik. Tapi jadi anak-anak. Jadi anak jadah. Jadi udur-udur. Anak jadah. Tambah lagi haram jadah. Lagilah. Sebenarnya cantik dah. Haram tu dengan maksud mak ayah dia yang buat haram. Zaidah tu tambah anak tambahan kan. Tapi kita dah jadi bahasa buruk. Dia panggil bahasa Arab zaidah. Bahasa Arab yang tambahan tak boleh. Tak boleh. Okey, habis kat situlah sebab dia sebut tu. Jadi baca dia macam mana? Kunut subuh, kunut witir Ramadan, kunut nazilah. Tiga-tiga ni bacaan dia. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walit wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ni kunut nazilah, kunut subuh pun sama juga. Cuma kunut nazilah tambah lagi Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badi' syamlahum wa farik jamahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabi ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah. Allahumma ya munzil kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimul ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Lepas tu doa sendiri kalau nak doa.
Jadi tapi nak bagi tahu Allah mahdini pun doa kunut nazilah juga. Tu situ. Maksud dia, ya Allah tunjukkanlah aku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Afiatkan aku sebagaimana orang yang telah engkau afiatkan. Sihatlah afiat tu. Kurniakanlah tanggungjawab kepadaku sebagaimana yang engkau kurniakan tanggungjawab. Berkatilah aku pada apa yang engkau kurniakan. Peliharalah aku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan. Ini rukun iman yang ke-6 ni. Cuba tengok. Peliharalah aku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan. Jadi yang jahat ni siapa yang cipta? Allah yang cipta. Rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar. Perkara baik dan perkara jahat semua adalah daripada Allah. Sesungguhnya engkau yang melaksanakan, tiada siapa yang dapat melaksanakan terhadap engkau. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikan sebagai teman. Dan tiada siapa yang dapat muliakan orang yang engkau musuhi. Maha berkatlah engkau serta maha tinggi pujian itu bagimu jua pada apa jua yang engkau ciptakan. Aku mohon keampunan kepadamu serta bertaubat kepadamu. Semoga melimpah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Muhammad, Nabi Muhammad dan ahli keluarganya serta sekalian sahabatnya. Ada masalah sikit kat sini. Kalau dalam bab ni tak ada apa. Dari segi baca semua okey, tak ada masalah. Cuma biasa yang saya tengok masalahnya, biasa disebut masalah ni imam lah. Sebab makmum dia bukan baca-baca kuat pun. Imam lah. Dekat selawat ujung sekali tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini wa sahbihi wa sallim. Ada baca gitu. Jadi tak sedap lah mendengar. Salah baris tu. Dia wasallam. Kalau tambah wabaraka wasallam. Bukan wabarik wasallim. Baru je dengar. Rasanya baru je saya dua dengar. Imam baca gitu. Habis nak baca mana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita jangan tambah Nabil Ummi. Boleh je. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi. Tu okey. Tak ada masalah. Masalahnya ujung tu. Wa baraka wasallam. Wa barik wasallim. Wa baraka wasallim. Wa barik wasallam. Jahannam semua tu. Dia semua kadang ada yang dengar macam wasahbihi wa barik wasallam. Pelik anggu. Wasahbihi wa baraka wasallim. Kalau wasahbihi wa barik wasallim salah pun logik lah juga dia sama wa barik wasallim walaupun salah. Ini wa baraka wasallim wa barik wasallam. Mana nak tengok? Dah sebut dah sebelum ni kan. Tengok lam tu wasallallahu. Kalau tengok kitab kita tu wasallallahu tu wasallallahu sad tu waw sad lam kan. Waw sad lam wasallallahu. Lam tu baris atas. Bila lam tu baris atas nanti wa baraka wasallam. So baris atas. Jangan wabarik pula. Rik kan baris bawah. Wabara lah wabaraka. Lepas tu wasallam. Lam baris atas juga. Sebab wasalla lam tu baris atas. Tapi kalau lam tu baris bawah, nanti ujung nanti wabarik wasallim. Biasanya baris bawah ni Allahumma salli lah. Allahumma salli. Kan baris bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kenapa baris bawah pula? Sebab Allahumma salli, lam tu baris bawah. Nanti wa barik wasallim. Kalau baris atas, salla wa baraka wasallam ujung. Jadi tak adalah batal semayang. Tak adalah apa. Tak mengubah makna pun. Cuma kalau leceh lah dengar macam tu lah. Berbulu telinga. Beci. Nak amin beci rasa gitu lah. Nak kita nak amin tu rasa macam macam tu je. Sebab baris tu salah. Okey, habis. Itu biasa. Okay. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma hdina hingga akhir. Kalau imam baca Allahumma hdina lah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Apa tu fa innaka taqdi tak ada.
Tak adalah na tu, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yuzillu man wa la yu'azzu man 'alaik tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apa lagi bab kunut ya? Dari segi kuat perlahan pula, dalam kunut dia ada sanak, dia panggil. Dia ada sanak. Sanak ni maksud sanak. Sanak ni maksud puji. Dia ada puji Allah, dia ada doa, dan dia ada selawat. Selawat dan salam. Ada 3 komponen. 3 ni cukup, namanya kunut. Yang pertama ada puji Allah. Kedua ada minta Allah, minta doa lah, minta Allah, minta doa. Yang ketiga ada selawat. Selawat bila sebut selawat dan salam. 3 ni ada, namanya kunut. Sebab tu kunut pendek Allah maghfirli ya ghafur. Kunut pendek Allah maghfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Itulah kunut pendek. Sebab apa? Dah cukup. Allah maghfirli, ya Allah ampunkan aku, doa dah ada. Ya ghafur, ya maha pengampun, puji, 2 dah. Wa sallallahu, ada cukup 3. Maka dia adalah kunut. Depan kunut pendek. Allahumma arhamni ya rahim. Sama juga. Wa sallallahu sampai habis. Itu adalah kunut. Itu satu. Jadi apabila membaca doa, disunatkan makmum amin. Betul tak? Doa. Tapi bila puji, tak sunat amin. Sunat sama-sama baca. Sebab tu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, semua orang baca, imam dengan makmum. Sebab itu bukan doa, itu puji. Bila puji, masing-masing puji Allah lah. Tapi bila doa, seorang je baca, yang lain amin. Jadi kita kena tahu mana doa, mana doa, mana puji. Macam tu juga doa kita macam ni. Sama je. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Faham tak benda apa tu? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Faham tak benda apa tu? Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma amin. Ada doa Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Betul, amin. Makbulkanlah. Makbulkan apa? Makbulkan apa? Segala puji bagi Allah. Ya Allah, makbulkanlah. Makbulkan apa? Tak doa lagi. Baru puji Allah. Sepatutnya tak payah cakap apa-apa, ataupun sama-sama alhamdulillah lah. Imam alhamdulillah rabbil alamin, yang baca doa, makmum pun bukan makmum, yang tak ada tangan ni pun alhamdulillah, ataupun senyap aja. Bila Allahumma, barulah amin. Sebab itu doa. Tapi kita awal-awal minta ni benda tak ada dosa apa. Semua samalah tadi. Rasa berbulu, linga, dengar gitu je. Tapi benda small matter, benda kecil. Kita tak kata apa-apa, tak ada katalah. Apa benda ni? Jahil ni. Tak ada kita kata gitu. Cuma tak ngaji kita tadi macam berbulu gitu. Macam tadilah macam salah baris tadi. Macam nyampah gitu je. Jadi bila alhamdulillah rabbil alamin, diam aja. Ataupun alhamdulillah rabbil alamin. Wassalah. Selawat ada tak? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Mana ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita terus sama-sama selawat kan? Macam tu kan selawat? Sebab sama-sama selawat. Puji Allah, sama-sama puji. Doa, tak apalah seorang aja. Yang lain aminkan. Baru kena. Cuma kita tak faham makna. Sebab tu kita hantam sajalah. Sebab tu, dalam kunut, dia ada kejap-kejap duduk diam tu. Perasan tak kenapa imam tiba-tiba duduk diam? Bukan duduk diam, baca pelan. Sebenarnya, boleh je baca kuat. Malah kalau kita tengok kitab-kitab besar, memang ada ulama kata baca kuat semua. Tapi kalau baca kuat, habis makmum amin semua. Sebab tu dia kata pelan-pelan. Sebab ada banyak pendapat kat sini. Ada kata ada nanti waktu tertentu nanti baca perlahan. Sebab masing-masing nak puji. Bila masing-masing nak puji, seperti mana kita baca Rabbi fili warhamni, Allahumma barik lana, wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ard. Semua tu adalah puji Allah. Kan baca diam-diam aja. Jadi dalam kunut pun ada nanti, sebab tu turunkan suara. Sedangkan ada pendapat kata terus kuat. Apabila time puji, makmum pun baca sekali. Tapi kalau kita buat gitu, makmum dah amin lah. Sebab tu dia turunkan suara sikit. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, ada imam baca kuat semua. Ada imam dia slowkan. Nanti sampai beberapa ayat dia slowkan. Sebenarnya yang mana? Mana-mana pun yang penting, makmum dengan imam sama-sama bila puji Allah. Bukan amin. Macam mana? Allahumma hdini fi man hadait. Itu doa. Ya Allah, tunjukkan aku jalan orang yang telah engkau beri petunjuk. Kan doa.
Maka aminlah. Wa'afini fi man afait. Kau afiatkan aku, sihatkan aku. Sebagaimana orang yang telah engkau sihatkan. Doakan. Amin. Watawallana lah kan. Watawallana fi man tawallait. Kurniakan tanggungjawab kepada aku sebagaimana orang yang telah engkau kurniakan tanggungjawab. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Berkatilah aku pada apa yang kau kurniakan. Amin. Waqini syarra ma qadait. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan peliharalah aku daripada kejahatan buruk-buruk yang kau ciptakan ke atas aku. Amin. Sampai minta kan? Lepas tu fa innaka taqdi. Itu kan puji, iaitu berkatilah apa yang engkau kurniakan. Peliharalah aku mana? Sesungguhnya engkau yang melaksanakan. Kan itu puji Allah. Tiada siapa yang dapat melaksanakan terhadap engkau. Kita nak amin apanya? Memang puji. Jadi sama-sama baca. Imam baca, makmum pun baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sebab dia puji. Wa innahu la yadhillu man walait. Dia puji. Wa la ya'izzu man adait. Puji lagi. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Puji lagi. Falakal hamdu ala ma qadait. Puji lagi. Lepas tu wa nastaghfiruka, minta balik doa. Betul, kuat balik. Wa nastaghfiruka. Apa dia? Aku mohon keampunanmu. Kan minta doa tu. Maka kuatlah balik imam tu. Sebab nak suruh makmum amin. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Masa tu amin. Lepas tu wasallallah. Wasallallah khilaf ulama. Boleh dua-dua. Amin pun boleh, baca sekali pun boleh. Sebab dia ada minta juga. Iaitu minta Nabi selamat yang wasallam tu kan. Minta kesejahteraan ke atas Nabi. Minta lah juga. Walaupun dia selawat. Tapi dia minta Allah bagi kesejahteraan yang ujung tu wasahbi wasallam, sejahtera. Maka amin pun boleh, baca pun boleh makmum ni. Jadi sebab tu dia kuat balik. Tapi ada juga imam bila dia baca falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka tu perlahan juga, terus alang-alang perlahan, dia perlahan sampai habis. Ada juga wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Makmum buat apa? Bacalah sampai habis juga. Baca sampai habis. Sebab imam baca perlahan, makmum bacalah wa nastaghfiruka. Kalau imam baca kuat, makmum diberi pilihan nak amin. Wa nastaghfiruka, makmum kena amin. Wa sallallahu, makmum diberi pilihan nak amin atau nak baca sekali. Pak. Allahumma hdini, amin. Mesti amin, tak ada dah cara lain. Wa afini fi man afait, amin. Wa tawallani fi man tawallait, amin. Wa barik li fi ma atait, amin. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi, tak ada pilihan dah. Slow, maksudnya baca sekali. Wa innahu la yadhillu man walait, baca sekali, baca makmum sekali. Wa la ya'izzu man 'ad, baca sekali. Tabarakta rabbana wa ta'ala, baca sekali. Falakal hamdu ala ma qadait, baca sekali makmum. Falakal wa astaghfiruka wa atubu ilaik, tak ada pilihan, amin je. Kecuali imam perlahan. Bila imam perlahan, makmum baca juga. Sebab imam tak baca, aku nak amin je ni. Imam baca perlahan. Kalau imam baca perlahan, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, kita baca sendiri makmum. Sebab imam tak baca. Tapi kalau imam baca kuat, amin. Wasallallah diberi pilih. Nak wasallallah baca ataupun nak amin, dua-dua. Mana-mana boleh. Kita tak, kita hantam saja. Padahal setiap ayat tu dia ada pilihan dia. Okey. Habis bab kunut. Yang ke-10. Habis. Yang ke-10 pula. Yang ke-17. Habis dah. Dan setengahnya sunat dibaca antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Warfa' ni tak ada. Rabbighfirli warhamni wajburni. Riwayat yang diambil oleh Syekh Daud, dia tak ada warfa' ni. Kalau kita ambil yang warfa' ni pun boleh. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuhanku, ampunilah daku, rahmatilah aku, tampunglah kekuranganku, rezekikan daku, tunjukilah daku, afiatkan aku, ampunkan aku. Rabbighfirli yang pendek, Rabbighfirli warhamni yang pendeknya Rabbighfirli je. Rabbighfirli 2 kali. Tu yang pendek. Yang panjang ni Rabbighfirli warhamni. Ketika duduk di antara dua sujud. Senang ni. Tak ada apa. Tapi ada tak orang baca salah? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Tak ada masalah. Dan setengahnya, tambah lagi yang ke-18. Dan setengahnya sunat membaca doa.
Kemudian tu maksud selepas. Daripada tasyahud. Tasyahud tu tahiyat akhir. Dan selawat. Oh, tasyahud tu maksud tasyahud lah, bukan tasyahud akhir. Tasyahud tu maksud tasyahud asyhadu. Dan selawat pada tasyahud akhir. Macam mana baca doa ni? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada riwayat kata wa ala ta'atik, tambah lagi. Doa ni baca. Mula-mula baca tasyahud, at-tahiyah, lepas tu selawat. Lepas selawat, kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahimiyah. Lepas tu, habis selawat Ibrahimiyah, baca lagi, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ni sunat baca. Sunat baca. Apalah, sampai bila lagi setakat nak baca tu je, sampai selawat Ibrahimiyah je, sampai kama sallaita ala Ibrahim je. Baca lah. Lebih-lebih lagi umur lebih 40. Lagi kena baca. Sebab dah penghujung dah tu, lebih 40. Baca. Dan hafal, tak susah pun. Tak susah pun. Maknanya pun cantik. Ya Allah, ampunilah aku, daku, dan apa yang terdahulu, dan apa yang terkini, dan apa yang telah aku lakukan. Ampun aku yang aku buat lepas, yang aku sedang buat, dan aku akan buat. Apa yang aku lakukan secara tersembunyi, dan secara terang-terangan. Apa yang aku lakukan secara berlebihan, dan apa yang engkau lebih mengetahui, dan mengetahui mengenainya daripada aku. Engkaulah terdahulu, engkaulah terakhir. Tiada Tuhan melainkan engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, cubaan semasa hidup, ujianlah semasa hidup, ujian semasa mati, ujian dajjal pembohong. Dajjal pembohong. Wahai Tuhan yang membalikkan hati, membalikkan segala hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Doa pun cantik. Bacalah, hafallah. Itu kan apa dah itu? Baca ketika rukuk sujud tu. Ke duk main subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim lagi. Sembahyang berjemaah memang tak sempat lah kan. Tapi sembahyang seorang ke, ataupun jadi makmum, baca mana yang sempat. Imam tak boleh buat gini. Imam tak boleh. Apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kita buat hari tu, ngaji saja tak apa, tak guna. Ahlat thana'i wal majdi ahku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun ma la mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ketika sujud rukuk ni, baca lah. Yang ni pula tambah lagi, yang tu tak apa lagi, tambah lagi Allahumma fil ma qaddam tu. Cantiknya doa ni Nabi ajar kita satu persatu tau. Boleh je doa Allahumma ighfirli dhanbi kullahu, ya Allah ampunkan semua dosa aku. Boleh. Tapi Nabi ajar kita doa ni. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku ma qaddamtu, yang dulu aku buat. Wa ma akhartu, yang akan aku buat. Ampunkan siap-siap. Wa ma asrartu, yang sedang aku buat dosa-dosa. Wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma anta a'lamu bihi minni. Satu-satu tu. Ya Allah, ampunkan aku dosa yang telah aku buat. Sebab apa satu-satu? Sedangkan ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa aku. Boleh je. Kenapa satu-satu? Kerana untuk kita fikir, untuk kita renung. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku ma qaddamtu, yang aku buat lama, selalu rasa kat hati. Wa ma akhartu, yang aku akan buat nanti. Wa ma asrartu, yang dosa aku buat sekarang. Wa ma a'lantu, yang aku buat secara sembunyi, yang aku buat sorok-sorok. Wa ma a'lantu, wa ma asraftu, yang aku buat secara terang-terang, dan aku buat secara sorok-sorok, dosa tadi. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau lebih tahu apa yang aku buat dosa. Terasa. Sebab tu satu-satu Nabi ajar kita.
Dan doa tadi, boleh doa kita sendiri pun boleh. Doa yang kata tadi, doa selepas kama sallaita ala Ibrahim tu. Lepas tu kan doa kan? Doa ni pun boleh, nak doa sendiri pun boleh. Doa kita punya doa sendiri, apa yang kita nak minta. Dan malah doa yang tempat yang paling mustajab doa adalah waktu ni dalam sembahyang, bukan dalam sujud. Sujud dua nombor 2. Sujud dua nombor 2. Nombor 1 ketika sebelum ni. Sebelum salam tu, selepas kama sallaita ala Ibrahim. Itu nombor 1 kan sebut. Dalam sembahyang lah. Nombor 2 ketika sujud. Nombor ketiga amin tu. Waladdallin rabbighfirli wali walidayya. Amin. Tu. Tapi pendek waktu tu. Mustajab doa. 3 tempat mustajab doa dalam sembahyang. Yang masa panjang, masa pendek, masa sangat pendek. Masa panjang nombor 1. Tempat yang paling mustajab. Sebelum salam. Yang ni tempat ni. Yang kedua, pendek sikit. Ketika sujud. Sebab sujud lama-lama tak boleh. Kalau duduk lama-lama, bukan tak boleh. Jadi masalah kan, sujud lama-lama. Jadi pening lah, apalah. Tapi kalau duduk lama mana pun, selagi tak salam, selagi tu doa. Yang kedua sujud. Yang ketiga paling pendek. Ketika waladdallin rabbighfirli wali walidayya. Amin. Tu, kat situ. Jadi ini paling dah lah panjang waktu dia. Tempat yang paling mustajab. Rugi tak doa. Kalau tak erti pula, doa dalam hati je. Nak buat macam mana? Yang terbaik doa kat mulut. Tapi doa dalam hati je lah. Nak buat macam mana? Doa yang minta dunia akhirat semua boleh. Cuma, ada cumanya. Kadar panjang doa tu, janganlah menyamai sekurang-kurang tahiyat dan syahwat. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berhenti situ kan? Berapa saat? Kira berapa saat? Katalah 10 saat. Katalah, kiralah sendiri. Doa nanti jangan lebih 10 saat. Jangan lebih. Jangan tu bukan maksud apa. Itu yang afdalnya. Habis doa 10 saat maksimum. Sama panjang dengan tahiyat. Kalau imam makruh. Kalau panjang makruh. Kalau yang makmum ataupun yang sembahyang seorang, doa sebelum salam tadi jangan lebih panjang daripada tahiyat tu. Kalau panjang juga sah sembahyang. Kita bukan cerita sah, kita cerita sunat kan. Baca. So, kenapa kena baca? Mari kita tengok. Apa selepas sembahyang? Selepas sembahyang, doa. Khilaf ulama. Ada kata sunat doa lepas sembahyang, yang kita dok buat lepas sembahyang kan, wirid-wirid doa kan, sunat. Ada kata tak sunat. Maksudnya dan doa boleh, tapi tidak disunatkan doa lepas sembahyang. Khilaf ulama. Kita ambil pendapat yang mengatakan lepas sembahyang sunat. Sunat tak apalah. Okey. Ada tak ulama kata wajib lepas sembahyang doa? Agak-agak. Ada yang kata wajib? Tak ada. Alright. Sembahyang doa dalam sembahyang pula sebelum salam. Doa dalam sembahyang ada tak ulama kata wajib? Ada. Tapi kita ambil pendapat sunat. Kalau dibuat perbandingan di antara kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahimiyah, dengan doa, mana lagi besar pahala? Doa. Sebab doa ada ulama, walaupun ulama tu pendapat dhaif, ulama mazhab lain sekalipun mengatakan doa tu wajib. Kama sallaita ala Ibrahim, tak ada satu ulama pun kata wajib. Kan kita saya dah bagi sebut dah sebelum ni kaedah. Apabila ada ulama lain kata wajib, ada mazhab lain kata wajib, kita kata sunat, mazhab Syafi'i sunat, tapi ulama lain kata wajib atau mazhab lain kata wajib, maka automatik sunat tu sangat tinggi. Sunat yang kita buat tu sangat tinggi. Dia panggil muakkad. Meninggalkannya adalah makruh. Kerana meraihkan mazhab lain. Jadi, meninggalkan doa adalah makruh. Meninggalkan kama sallaita ala Ibrahim tak makruh. Rugi. Sebab dia sunat, rugi je lah. Tapi ramai orang buat kama sallaita ala Ibrahim, tapi doa tak baca. Doa paling pendek, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu paling pendek. Doa, janji doa. Bila doa aja, maka hilang dah makruh kat situ.
Nampak tak? Kita salah faham. Kita ingat tahiyat wajib, rukun. Tahiyat akhir kan? Rukun. Selawat, rukun. Selawat ke atas keluarga Nabi, sunat ba'ad. Kama sallaita ala Ibrahim, sunat. Doa sunat. Sebenarnya martabatnya berbeza. Kama sallaita ala Ibrahim, sunat hay'ah. Doa sunat muakkad. Kerana ada mazhab, ada ulama kata tak baca doa, berdosa. Tak baca doa, tak sah semayang. Ada kata gitu. Nasib baik bukan mazhab kita. Oleh kerana meraihkan mereka, maka membaca doa tu sangat dituntut. Walaupun sependek-pendek, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Jadi, doa baca. Kalau diberi pilih, kita pemalas dah ni. Nak baca kama sallaita ala Ibrahim ke doa? Doa baca. Diberi pilih. Nak doa dalam semayang ke luar? Ni jenis malah. Yang kita kata yang baik, buat semua. Ni yang malah, nak pilih. Mana lagi baik? Doa dalam semayang ke luar semayang? Kalau pemalas, doa dalam semayang. Bukan luar. Lepas habis semayang, salam bangun terus. Belah. Bukannya baca tahiyat, lepas tu salam, lepas tu doa. Doa pendek, agak-agak 10-15 saat, baru bangun. Konon-konon okey lah? Tak okey. Bukan kita apa ni? Tak cerdik. Dalam beribadah. Yang cerdik baca semua. Dalam mubarak semayang baca, luar semayang baca. Tapi kan dah malas punya pasal. Kalau nak pilih dalam semayang. Doa yang tadi tu baca dalam semayang. Cuma jangan syarat, jangan bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu batal, standard lah. Bahasa lain batal. Baca. Lepas tu salam-salam bangun terus. Jadi bukan yang saya kata jangan baca doa lepas semayang. Bukan. Kalau kita nak pilih satu, kita kata bacalah dua-dua. Aku malah pula. Kalau malah, baca dalam semayang. Bukan luar. Sebab dalam semayang, ada ulama kata wajib. Luar semayang, satu ulama pun tak ada kata wajib. Malah ia berlaku khilaf. Ada ulama kata sunat lepas semayang baca doa. Ada ulama kata tak sunat. Dalam semayang, ada ulama kata sunat baca doa. Ada ulama kata wajib. Mana nak pilih? Dia daripada hadis satu, fi duburi. Ayat dia tu. Dalam hadis tu. Nabi kata, sunat baca doa, hendaklah kamu baca doa, fi duburi. Duburi tu maksud belakang. Dubur tu belakang. Fi duburi, belakang. Jadi ada sebagian ulama kata belakang semayang tu maksud sebelum salam . Ada ulama kata belakang semayang tu lepas habis semayang. Sebab tu berlaku beza kat situ. Okey. Habis. Lagi 12. Bukan 12. Sebab saya punya nombor lain. Tu yang silap sebut selalu tu. 19. Dan setengah daripada sunat-sunat dalam sembahyang, setengah daripada 500 tadi, duduk pada tasyahud akhir, yang kita panggil tahiyat akhir tu, duduk cara dia tawarruk, iaitu duduk atas dua punggung kena lantai, dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya, yang kanan tu naik atas berdiri. Dia panggil tawarruk. Kita panggil duduk tahiyat akhir. Dia panggil duduk tawarruk. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa duduk iftirash juga masa tahiyat awal. Kadang-kadang tak tahu. Kenapa tau? Kadang-kadang tak tahulah. Kalau dia ada masalah sakit kaki, sakit buku lali, okey, tak apalah, duduklah macam tahiyat awal tu. Dia panggil duduk iftirash. Kalau dia badan besar sangat, bila duduk macam tu menyebabkan cengit, tak apalah. Kalau dia tahiyat akhir, dia duduk menyebabkan kiblat lagi. Kalau duduk tawarruk kan, tak semua orang boleh lipat gitu. Buat macam tu kadang-kadang dada pergi kelari, takut batal semayang, maka duduklah. Tapi ada orang tak ada masalah. Kenapa duduk juga iftirash? Tu soalannya. Kena ngaku mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i duduk gini. Macam jemaah ramai, bila rapat sangat, kalau duduk tawarruk menyebabkan orang tepi tu terpenyek. Dia badan besar, orang tepi tu kurus je. Ni kalau aku tawarruk ni, memang dia gini. Sebab dinding. Maka dengan sebab itu dia duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal tu. Tak apalah. Janji ada sebab aja, silakan duduk. Sebab benda ni sunat. Kita tak boleh tekan lebih-lebih. Tapi kalau tak ada sebab, kenapa duduk juga? Kat situ je nak tanya. Ni pahala ni. Free, tak kena bayar pun. Tak keluar peluh pun. Kenapa tak nak? Dah banyak sangat pahala ke apa? Ke makam muqarrabin, aku ibadah bukan kerana pahala, aku ibadah gitu. Ya. Sembang boleh lah. Kita dengan Tuhan kita iman pedagang je kita. Ada orang bukan iman pedagang pun,
Iman kena paksa. Iman tu kena paksa. Kita ni iman pedagang. Kena ada imbuhan baru nak buat. Tak apalah, iman juga. Dia iman yang terbaik, imam hamba. Buat bukan sebab nak gaji, malah mana ada gaji pun. Buat kenapa? Memang kena buat aku ni hamba. Bolehkah kita martabat tu? Dan kita iman pedagang, kata Imam Ghazali. Bila imam pedagang, nak sesuatu imbuhan, iaitu nak pahala, kenapa tak ambil? Saja je, saja tu yang pelik. Pelik sangat-sangat. Kecuali mazhab lain. Mazhab lain memang dia tak ada duduk gitu. Mazhab mazhab Hanbali Hanafi, dia duduk semua duduk macam tu je. Duduk macam tayar awal tu lah. Duduk lagi tu. Tapi memang saya perhati ada orang masalah buku lali kan, dia jadi masalah. Ada orang dia jadi dada dia alignment dia lagi. Bila duduk gitu, syuk terus lagi. Tak boleh dah. Ada orang dia terpaksa, kalau duduk tu dia terpaksa menahan, macam tahan nafas. Nak tahan kedudukan tu. Maka macam tu jangan duduk seksa diri, duduk macam biasa. Duduk macam tasyahud awal tu. Ini tak ada sebab. Kenapa duduk juga? Dan pada tasyahud awal, tadi tasyahud akhir, pada tasyahud awal pula, tahiyat awal, duduk antara dua sujud dan duduk iftirash, iaitu duduk atas tapak kaki kiri, mendirikan kaki kanan. Yang kita panggil duduk tahiyat awal tu lah. Itulah duduk dia. Ketika tahiyat awal, ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk istirahah. Yang rakaat pertama nak naik rakaat kedua tu kan duduk kejap 1-2 saat tu kan. Duduk tu macam iftirash lah. Masa sujud, Allahu Akbar. Duduk kejap tu. Kalau nak duduk, ada pendapat kata tak duduk pun, nak naik terus. Kalau nak ambil pendapat kata ada duduk, nama duduk tu duduk iftirash. Nama duduk tu duduk istirahah. Maka duduk Allah. Tu duduk tu macam mana? Macam tahiyat awal tu lah. Yang 1-2 saat tu. Lepas tu naik. Itu duduk dia. Jadi dalam sembahyang kita, ada dah jenis duduk. Jadi kenapa lawan? Tu je nak tanya. Kenapa? Cuma dia kata sini duduk tawarruk, iaitu duduk tawarruk ni, kita faham duduk tawarruk adalah duduk tahiyat akhir. Sebenarnya duduk tawarruk yang duduk atas bumi kaki keluar tu kan. Sebenarnya duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Lepas duduk macam tu mesti salam. Jika lepas duduk macam tu bukan salam, duduk dia adalah duduk iftirash. Okey. Kalau nak sujud sahwi, duduk dia hendaklah duduk iftirash. Walaupun imam tahiyat akhir. Walaupun waktu tu baca tahiyat akhir. Nak baca tahiyat akhir, duduk macam tu. Sebab lepas ni nak sujud sahwi. Maka cara duduk dia adalah iftirash. Bukan tawarruk. Jadi duduk tawarruk bukan duduk tahiyat akhir, bukan. Duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam, ataupun lepas duduk tu tak ada benda lain buat selain daripada salam. Maka duduklah tawarruk. Kalau lepas duduk tu ada buat benda lain, maka duduknya iftirash. Macam yang kita duk buat, betul dah tu. Kita tahu tak kenapa ketika kita nak tambah rakaat, kita masbuk, kenapa duduk gitu? Kenapa tak duduk macam imam? Duduk tawarruk. Kenapa? Sebab lepas ni aku bukan nak salam. Bukan masalah tahiyat. Tahiyat kita baca tahiyat akhir. Disunatkan makmum masbuk baca tahiyat akhir macam imam baca. Siap dengan kama sallaita ala Ibrahim, niat Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu ya muqallibal qulub. Baca habis semua. Macam imam baca. Ketika mana ni? Dia masbuk nak tambah rakaat. Maknanya dia baca tahiyat akhir. Kenapa duduk dia macam tahiyat awal? Sebab duduk tawarruk tu bukan duduk membaca tahiyat akhir. Duduk tawarruk tu adalah duduk lepas pada tu salam, duduk bagi mengiringi salam. Jadi kalau lepas ni dia nak tambah rakaat, duduklah macam tahiyat awal yang dia duduk iftirash tu. Sebab tu kita duduk gitu. Macam tu juga nak sujud sahwi. Lepas ni bukan nak salam, nak sujud balik kan. Maka walaupun baca tahiyat akhir, tetap duduk macam duduk tahiyat awal tu, duduk iftirash. Sebab lepas ni bukan nak salam. Habis tu lepas sujud, duduk di antara sujud, lepas tu duduk apa? Duduk tawarruk. Sebab apa? Lepas ni nak salam. Tak ada kena-mengena dengan tahiyat. Kita kata baca duduk tahiyat akhir tu mudah-mudah cakap je. Tak ada kena-mengena pun dengan bacaan tahiyat. Cara duduk tu. Jadi, kalau mazhab Syafi'i ni cantik. Kalau makmum tengok, imam duduk macam tu, sedangkan ianya tahiyat akhir, makmum tahu dah lepas ni sujud sahwi. Kalau mazhab lain tak dapat. Ini tahiyat awal ke tahiyat akhir? Entah. Tengok lepas ni. Dia pun takbir. Allahu Akbar, duduk. Tengok tahiyat awal. Tambah. Tengok tahiyat akhir. Boleh jadi. Dia kata, duduk. Tunggu lah kot. Mungkin tahiyat awal kot.
Dia tunggu imam naik rakaat ketiga, rupa-rupanya imam salam. Tu mazhab lain. Dia tengok imam kan, duduk gitu. Istirahat. Dia dapat tahu tak imam nak tambah rakaat ke imam nak salam? Mana dapat tahu? Mazhab lain. Mana dapat tahu? Mazhab Syafi'i dapat tahu. Tapi mazhab Syafi'i yang ikut peraturan. Kalau tak ikut peraturan ni, tak tahu jugalah. Dia tengok, tahiyat awal, cantik. Dia tunggu rakaat ketiga lah, baru takbir. Tengok, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ikut peraturan. Ataupun ada tinggal kunut ke, tahiyat awal ke, lepas ni imam sujud sahwi kot. Tengok imam tak tawarruk, duduk tawarruk. Imam tak sujud sahwi apa ni? Dah tahu dah. Sujud sahwi kan sunat. Imam tak reti nak buat ke, tak berani nak buat ke apa ke. Tadi tinggal kunut dah. Tadi tahiyat awal tak baca tadi. Contoh kan, sujud sahwi ni. Makmum nak standby ni. Tengok imam tawarruk. Makmum tahu dah imam tak nak sujud sahwi. Dan makmum boleh fikir dah, lepas ni imam salam, lepas salam aku nak sujud sahwi. Sebab sunat sujud sahwi juga. Walaupun imam tak sujud, tapi selepas salam dah standby dalam kepala. Tapi kalau imam tu duduk macam tadi awal, duduk iftirash, dah tahu, tak payah fikir lah, lepas ni imam sujud sahwi. Tengok duduk, cantik dah mazhab Syafi'i. Tapi kalau tak ikut, tak cantik juga. Yang ke seterusnya. Anak jari ni panjang ni. Boleh 3, 4. Boleh lagi satu lagi. Ngalah. Dan setengahnya sunat menggenggam anak jari. Genggam anak jari tangan kanan, ni tangan kanan. Tatkala menghantar pada lutut kanan. Masa tahiyat lah ni. Menghantar, maksudnya letak dekat lutut kanan. Dan dihantarkan jari kiri. Jari anak jari kiri. Di atas paha kirinya. Berbetulan anak jarinya dengan kepala lututnya. Ni. Kepada kedua tasyahud. Dua tasyahud awal, tasyahud akhir. Ni, jari kat sini. Kita kadang-kadang, itulah. Sebab sembahyang selalu sangat. Tak. Kan? Macam main-main. Macam alah. Kan nampak hebat. Kalau letak, tangan letak atas kepala lutut. Ni, lutut. Tak ni. Nampak hebat. Nampak, gempak. Ya. Padahal, benda free, sunat free. Kenapalah tak buat? Betul-betul lah. Ni kepala lutut, ni jari, taklah straight. Tengok orang dulu. Rasa orang dulu semua tahu. Orang tua marah. Ni jangan depan, potong tangan. Jangan kurang, potong lutut. Ingat tak orang dulu cakap? Saya kena orang tua dulu. Tengok tangan tu. Kita letak ni lutut, letak gini. Potong jari tu. Biar letak kat sini. Kalau kita ke sini lah, potong lutut. Saya kena dulu. Tak tahulah orang sini macam mana. Jadi maknanya biar kena betul-betul, tepat-tepat. Kalau yang ini biar tepat-tepat. Tapi kita nampak gempak tak ini? Hebat nampak. Kita gitu nak buat macam mana? Tak boleh buat apa lah. Nasib baiklah benda kecil yang untuk kita nak kecoh-kecoh, benda kecil sangat. Tapi itulah. Aduhai. Hantar kat situ. Dan kaifiatnya, caranya menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. 1, 2, 3. Okey. Dan dilepaskan telunjuk. 2 tau, 3 tau, bukan macam ni. Tengok. Ini khilaf, ini mazhab lain. Ini mazhab Syafi'i ni. 3 jari je genggam. Okey. Dilepaskan telunjuk, lepas. Dan ditaruh ibu tangan di sisi telunjuk. Ni sisi. Ni. Bukan gini. Ini mazhab lain. Dia gini. Maknanya 2 jari keluar. Mazhab Syafi'i. Kalau kita sekadar sembahyang, kita sekadar copy paste, tengok orang tua, gini, okey. Maka kita hantam sajalah. Kalau kita belajar akan jumpa benda ni. Malah dalam kitab-kitab dia tulis buat isyarat 53. Fikir dulu. Sekejap lagi ujung-ujung saya sebut. Buat isyarat 53. Sini okey lah, saya nak bagi jawapan terus. Masjid Pelindung saya bagi dulu lama dah lah. Saya suruh cari minggu depan baru jawab. Tak boleh tidur. Dalam kita kata isyarat 53. Masa tahiyat tu isyarat 53. Soalannya macam mana 53? Cari, fikir-fikir. Saya baca dulu yang lain. Okey. Macam mana isyarat 53 tu buat? 53? Gitu. Ke apa? 53. Isyarat 53. Itulah mazhab Syafi'i. Jari itu, genggam jari isyarat 53.
Okey, letak kat situ. Okey. Boleh fikir? 53? Tak boleh. Ni 5, ni 3. Biasa orang zikir ribu-ribu, puluh-puluh ribu tahu tu. Inilah dah bagi tahu dah pun. Cuma macam mana 53 boleh jadi gini? Mari kita kira. Kita kira yang subhanallah 33 dulu. Macam mana cara? Ni cerita lain lah. Macam mana? Subhanallah, dia boleh pakai ni. Orang dulu tak ada lah ketak. Nampak sangat nak belagak. Bunyi ketak. Oh, ini mesti 70,000 ni, 70,000 ni. Jadi sebaiknya jangan pakai yang tu lah. Tak adalah kita nak tuduh orang. Cuma dia boleh menimbulkan riak, takabur, ujub, semua ada kat situ. Sebab apa? Kan bunyi ketak. Sambil bercakap, zikir hati, zikir qalbi. Oh, hebat. Dah 15,000 baru. Biasa 70 lah. 70 tu biasa. Satu set. Memang bahaya. Jadi macam mana? Jangan pakai yang tu. Jangan pakai yang tu lah. Pakai yang lain. Okay. Jari macam mana nak kira? Ya subhanallah. Tangan kita ni, orang dulu, dia kira ni. 33 tu, ini 1. Subhanallah. 1, 2, 3. Dia ada ruas ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ni pun 7 jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua 7 lah. Yang ni je lain sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada 5. Ni ada 7. 7 kali 4? 28. 28 ni 5. 3. Secara. Ada yang satu-satu. Subhanallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu buat 2 kali. Lepas tu tambah lagi 3. 3. Tu cara kira tu. Kaedah mengira. Pakai jari. Tapi orang dulu lagi hebat. Dia main rumah sar, rumah puluh, rumah ratus. Itu dia dengan ni je. Rumah. Ini rumah sar. Ingat tak mengaji dulu? Ke mengaji saja dulu matematik? Berapa tahun-tahun mengaji tak boleh guna dalam agama. Rugi. Rumah sar, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu tu. Ni dia panggil rumah sar 3. 3 ni rumah sar. Yang ini puluh, rumah puluh. 2 ni. Rumah puluh. Lepas tu ada kat sini. Sini dia akan jadi ratus nanti. Tangan satu lagi. Sebab bila cukup set kat sini, dia akan sini. 100, 200, 300 orang tu. Dalam tangan ni boleh 70,000. Biasa orang yang zikir 70,000 ni. Sebab kenapa sebut 70,000? Dia ada amalan-amalan yang angka tu. Memang pakai tangan aja. Yang ini dia jaga betul-betul. Sebab hilang ini sudah. Yang ni. Dia tengok sini, aku tahu dah. 1,800. Tengok sini. Macam mana tu? Saya ajar sikit je lah. Jadi, ini rumah sar, ini rumah puluh. Okay. Ini rumah puluh dengan maksud 1, 2, ini ruas. 1, 2, rumah puluh rumah puluh. Rumah puluh tahu tak? 10, 20, 30 lah rumah puluh. 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup ini, letak sini 1. Maknanya 50, satu ruas. Boleh buat 100. Buat 2 kali, 100. Satu ruas ni 100. Jadi pegang sini 100, 200, 300. Tapi ni dia punya rumah sar dengan rumah puluh kat sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni yang ni. Ruas ni. Kalau macam ni makna 10 lah. 1, dah cukup 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau buat macam ni makna 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini. Ni. Maknanya 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya kat sini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana kat sini? Ni berapa? 50. 1, 2, 3. Itu 53. Boleh? Dapat buat balik ni jadi. buat borak kedai kopi. Sambil-sambil makan jepuk boleh. Itu 53. Kalau dah 50, ulang sekali lagi ataupun boleh ambil ruas ni
untuk jadikan dia 100 boleh juga. Yang ni rumah puluh ni jadikan dia sampai 10 kat sini. Jadi maknanya 100 lah. Letak sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nak lagi. Nak dia. Ni 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Gitu. Dia boleh sampai jadi beribu-ribu daripada tangan aja. Tapi cerita kot. Cerita. Tahlil 99 cepat lah. Allah. 70, 33 jadilah la ilaha illallah. Sampai 99 cepat lah lapar perut. Kita tiba-tiba nak main puluh-puluh ribu. Jahanam kita ni. Sikit lagi. Dan sunat mengangkat telunjuk tatkala asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Okey. Jadi asyhadu alla ilaha mazhab Syafi'i illallah. Mazhab Syafi'i kejap. Asyhadu alla ilaha illallah. Illa melainkan. Masa angkat tu. Tak mazhab Syafi'i masa mula-mula letak tu dah naik. Dah begini dah naik dah. Dah naik. Bukannya letak dah naik. Tu mazhab Syafi'i. Ini ada tak silap ada 40 pendapat. Jari ni. Jadi tak kisahlah mana-mana pun. Kita ambil mazhab Syafi'i pendapat mu'tamad. Letak tu dah memang gini dah. Tapi bukan straight. Bukan gini. Bukan. Bawah sikit. Sebab dalam mazhab Syafi'i jari tu diisyaratkan, bukan angkat. Yang angkat tu mazhab lain. Angkat jari ni angkat. Ni angkat. Ini dia panggil isyarat. Ni dia panggil isyarat. Ni isyarat. Ini dia panggil angkat. Sebab dia duduk bawah, angkat. Ni isyarat. Okay. Dalam mazhab Syafi'i isyarat. Bukan angkat. Okay. Itu istilah bahasa je lah. Jadi angkat dia illallah. Dekat illallah. Tapi kalau mazhab lain ada asyhadu alla la angkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla payah tak biasa buat. Dia di bawah, lepas tu asyhadu alla ilaha illallah. Tu turun balik. Mazhab Syafi'i tidak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna straight sampai habis. Kat sini ada 40 lebih pendapat. Ada yang dekat asyhadu alla ilaha illallah sampai habis. Jadi dia ada 40 lebih, banyak sangatlah. Dan dia kata kat sini dan makruh menggerak-gerakkan dia. Ni geng-geng gerak jari. Makruh mazhab Syafi'i. Makruh. Habis dekat Mekah buat. Dekat Mekah tu pun bukan orang Mekah. Entah orang mana. Dan mazhab Maliki, pendapat kedua dalam mazhab Maliki yang gerak tu. Yang mana gerakan dia tu apabila ada Allah. Apabila ada Allah. Dia gerak tu. Kita gerak macam mana tak tahu lah. Main hantam saja kot nak tiru punya pasal. Nampak gempak tu. Tapi sebenarnya mazhab yang kata ada gerak tu adalah apabila sebut Allah dia alif lam lam ha. Tu dia tengah tulis tu. Dia bukan gerak, dia tengah tulis. Jadi at-tahiyyah, ada Allah tak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Gerak. Ada Allah tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Gerak. Saya tak kerti buat, sebab tu saya pejam mata nak bayang Allah tu. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Tu yang panjang tu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia dua kali Allah Allah tu. Itu yang kita pun tak tahu apa benda. Diorang tengah tulis Allah. Alif lam lam ha, alif lam lam ha sampai Allah. Kita hantam. Sebab tu mazhab Syafi'i makruh. Sebab apa benda kau buat? Jadi bila gerak gitu, niat bermain-main batal. Nak main-main lah, batal. Niat bermain-main batal. Tapi kalau niat nak ikut mazhab tu, tak batal lah. Tak batal, tapi mazhab tu lah, mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Okey, kalaulah hilang jari, terpotong jari, tak sunat tukar jari lain. Bahaya. Nanti viral lah dekat video. Tak sunat tukar jari lain. Kalau habis jari ni, habislah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Jari ni terpotong. Kecil manis. Tak payah. Lebih-lebih lagi jari tengah. Bahaya lagi, bahaya. Jari-jari lain jangan duk angkat. Habis jari ni, habis. Tak ada. Tak ada jari ni, tak ada. Tak ada. Habis. Yang ke seterusnya berhenti kat situ. Yang ke dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud akan datang. Tengok tempat sujud. Tangguh dulu. Kita sudahkan tasbih kafarah dan suratuna subhanakallahumma wa bihamdika. Lilladzina amanu wa amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.